Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akaun bank bersatu disita, ini penjelasan SPRM. Baru-baru ini dalam Perhimpunan Agung Bersatu telah dinyatakan oleh Bendahari Bersatu iaitu Rina Harun menyatakan bahawa keuangan Parti Bersatu sebenarnya dalam keadaan yang amat kritikal. Sehingga ada netizen yang mengejek. Kata mereka, duit dalam Parti Bersatu, dalam akaun Parti Bersatu tinggal RM10 sahaja. Adakah itu benar? Entahlah. Tapi sehingga mereka membuat beberapa pungutan demi pungutan untuk membantu pelaksanaan beberapa perhimpunan dan juga peruntukan mereka. Ada netizen kata, itulah siapa suruh anda melakukan perbuatan khianat dulu. Anda meninggalkan Pakatan Harapan, sekarang dah kena hukum karma, kata netizen. Apa pula pandangan anda semua? Dalam pendedahan baru-baru ini, menyatakan bahawa akaun Parti Bersatu telah pun dibekukan dan disita. Ini menyebabkan Parti Bersatu jatuh papak ke dana miskin tahap gaban. Ini berlaku, ini dan ini penjelasan daripada SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menegaskan akaun bank milik Parti Bersatu disita mengikut peruntukan undang-undang dan tidak dibuat sewenang-wenangnya. Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Datuk Wan Sharifuddin Wan Ladin, dilapor berkata, akaun bank Parti Komponen Perikatan Nasional itu adalah subjek matter. Menurutnya, akaun bank itu tidak akan dilepaskan sehingga selesai perbicaraan dan tertakluk kepada Seksyen 50 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Seksyen 50 dalam kurungan 1 adalah berkenaan dengan penyitaan harta alih dalam institusi kewangan. Dan dalam kes ini mengikut seksyen tersebut, pendakwa raya DPP menggunakan kuasanya untuk mengarahkan supaya harta alih di institusi kewangan itu disita serta mengarahkan institusi kewangan supaya tidak melepaskan atau melupuskan harta alih yang terbabit sehingga perintah itu diubah atau dibatalkan, katanya dalam kenyataan hari ini. Justru jelasnya tempoh perintah penyitaan yang dibangkitkan itu adalah jelas dinyatakan dalam Seksyen 52A dalam akta yang sama. Ia menyatakan, sesuatu perintah penyitaan yang dibuat mengikut akta ini hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas tamat tempoh 12 bulan dari tarikh perintah penyitaan itu. Sekiranya orang yang terhadap perintah itu tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan mengikut akta ini. Adalah jelas kes ini mendapat izin mendakwa dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu dituduh mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1, kurungan B, Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, ujarnya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, keadaan Parti Bersatu memang sangat kritikal sehingga netizen mengejek. Mereka kata wang dalam Parti Bersatu tinggal RM10. Apalagi yang mau digunakan, kata mereka. Tapi ada juga netizen kata itu dalam akaun, di luar akaun mungkin banyak lagi, kata mereka. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi, gerakan cuba jolok sarang tebuan. Pergolakan dalam Perikatan Nasional makin kelihatan dan makin ketara. Ini apabila pertamanya melibatkan pemilihan Perdana Menteri. Yang kedua, pemilihan Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Dan yang terkini pula ialah apabila Parti Gerakan, salah satu komponen daripada Parti Gabungan Perikatan Nasional, cuba pula menjolok sarang tebuan, iaitu PAS. Parti Komponen Perikatan Nasional PN, iaitu Gerakan, sekali lagi dilihat cuba memperlekehkan cubaan PAS untuk cuba menjadi parti terpaling Melayu di Malaysia. Presiden Gerakan Dominic Lau
tidak bersetuju dengan pandangan Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang pengiktirafan terhadap sijil peperiksaan bersepadu UEC akan menjejaskan perpaduan. Secara terbuka, beliau menyanggah pandangan Razman dalam sidang media selepas konvensyen kebangsaan Gerakan ke-52. Gerakan berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan yang merupakan rangka panduan untuk kita. Bagi kami, kata beliau, UEC bukanlah penghalang kepada integrasi dan perpaduan nasional. UEC adalah peperiksaan Sekolah Tinggi Persendirian Cina yang bersamaan dengan SPM, tegas Dominic Lau. Razman sebelum itu berkata, gesaan agar UEC diiktiraf membolehkan masyarakat bukan Melayu memperoleh kekuasaan yang tidak sepatutnya di Malaysia. Dalam isu yang sama, sebelum ini pemimpin PPBM Azmin Ali berkata, isu UEC tidak sepatutnya dipolitikkan. Malah, ketika beliau menjadi Menteri Besar Selangor, beliau tidak ada masalah serta tidak teragak-agak untuk mengiktiraf UEC di Selangor. Pada tahun lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Orsidik berkata, tiada perancangan untuk mengiktiraf UEC berdasarkan Dasar Pendidikan Negara dan peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996. Di sebalik keputusan kerajaan pusat, PAS secara tiba-tiba cuba memainkan watak parti terpaling Melayu. Namun, sekali lagi usaha tersebut diperlekehkan begitu sahaja oleh PPBM dan parti picisan dalam Perikatan Nasional iaitu Gerakan. Namun agak menghairankan juga, PAS yang selama ini dilihat membisu dalam isu UEC secara tiba-tiba cuba menjadi vokal. Bukan bermaksud penulis bersetuju agar UEC diberikan pengiktirafan. Pendapat penulis adalah dalam konteks kepura-puraan PAS dalam perjuangkan bangsa Melayu. Sebenarnya banyak lagi isu yang berkaitan bangsa Melayu boleh diperjuangkan oleh PAS. Tetapi itulah perangai sebenar pemimpin PAS yang dilihat sekarang semakin terdesak untuk mengekalkan sokongan pengundi Melayu. Mungkin kini PAS sudah mula merasakan mereka kini semakin kurang kasih sayang dari pengundi Melayu. Sekali lagi gerakan cuba jolok sarang tebuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe